Cek TV KPM. Okey, so pada hari ini kita akan standard pembelajaran kita untuk hari ini adalah untuk semua murid-murid dapat menjelaskan penentu permintaan harga berkaitan dengan penentu permintaan harga barang itu. Dan yang kedua, kita standard pembelajaran kita yang kedua ialah murid-murid dapat menerangkan penentu-penentu permintaan selain daripada harga barang itu. Okey, kita ada harga barang lain, cita rasa, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan dan juga dasar kerajaan. Okey, kita teruskan Hanif. Boleh, cikgu. Okey. Berdasarkan gambar yang saya tunjuk, okey, harga barang naik selalu menjadi persoalan kita, kan? Seterusnya, apa hubungan di antara kopi dengan teh? Okey, seterusnya, bantuan prihatin rakyat. Okey, ada isu rumah dapat 500, ada isu rumah dapat 300, ada isu rumah dapat 100. Okey, seterusnya, ini adalah musim hujan dan dalam masa yang sama adalah musim panas. Jika keadaan seperti di atas berlaku, apakah permintaan yang akan meningkat? Okey, seterusnya, harga emas dijangka naik RM300 untuk 1 gram. Apa kesan dia kepada permintaan emas tersebut? Okey, inilah yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak terangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan permintaan. Okey, so permintaan ini merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Okey, hukum permintaan. Okey, hukum permintaan menyatakan bahawa apabila harga sesuatu barang meningkat, okey, kuantiti yang diminta ke atas barang akan jatuh. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang jatuh, kuantiti yang diminta ke atas barang akan meningkat. Okey, kalau murid-murid boleh lihat, satu meningkat, satu jatuh ataupun menurun. Dan satu lagi menurun, satu lagi akan meningkat. Okey. Hubungan di antara harga dengan kuantiti yang hubungan di antara harga dengan kuantiti yang diminta adalah berlaku secara negatif ataupun kita panggil sebagai songsang. Maksud songsang di sini, apabila harga meningkat, kuantiti yang diminta ke atas barang akan jatuh. Apabila harga jatuh, kuantiti yang diminta ke atas barang akan meningkat. Okey. Seterusnya, kita nak lihat kenapa isi rumah membeli sesuatu barang? Apa yang menentukan kita membeli sesuatu barang? So, biasanya sebelum kita membeli sesuatu barang, kita akan melihat harga barang itu sendiri. So, biasanya kita akan beli ketika harga murah dan kita kurang membeli barang ketika harga barang adalah mahal. Tetapi harga bukan semata-mata penentu permintaan ke atas barang. Kita ada banyak faktor-faktor lain. Kita ada faktor cita rasa, faktor pendapatan, faktor harga barang lain, faktor musim, dan kita juga lihat jangkaan harga pada masa depan. Okey, kita juga ada dasar kerajaan. 6 faktor penentu lain ini juga mempengaruhi kita membeli sesuatu barang. Walaupun peringkat pertama kita melihat bahawa harga memainkan peranan penting sebelum kita membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang. Tetapi harga barang itu sendiri bukanlah menjadi faktor yang penentu utama. Sebab kita ada faktor-faktor lain juga yang boleh mempengaruhi kita membeli sesuatu barang. So, biasanya kita akan membeli ketika harga barang murah. Sebaliknya, kita tidak akan membeli ketika harga barang mahal. Okey, so berdasarkan slide yang saya tunjukkan ni, okey, apabila harga barang naik, kuantiti yang diminta akan
turun. Okey, sebaliknya ketika harga barang turun, kuantiti yang kita minta akan naik. Ini yang saya jelaskan tadi, hubungan di antara harga dengan kuantiti yang diminta adalah berlaku secara songsang. Di mana pergerakan titik dia berlaku di atas kelok permintaan yang sama. Okey, kita lihat satu contoh soalan. Okey, saya nak minta antara empat-empat murid saya ni siapa yang nak cuba? Antara berikut, yang manakah mungkin menyebabkan berlaku pergerakan di atas kelok permintaan kereta? Apa mendorong orang membeli kereta? Dan di dalam tips kita nak menjawab soalan kertas satu, biasanya 3 perkara yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita perlu lihat key kepada soalan, keyword kepada soalan. Yang kedua, kita lihat keyword kepada jawapan. Dan yang ketiga, kita juga perlu lihat kepada pengacau ataupun pengganggu. Okey, siapa nak cuba? Syah ataupun Izzati ataupun siapa nak cuba? Apa jawapan untuk soalan ni? Saya cikgu. Okey, Syah. Silakan Syah. Saya rasa jawapan dia B cikgu, penurunan harga kereta. Okey, penurunan harga kereta. Antara berikut yang manakah menyebabkan berlaku pergerakan di atas kelok permintaan kereta? So, jawapan dia betul, Syah. Okey, penurunan harga kereta. Makna dia apabila harga kereta menurun, okey, permintaan ke atas kereta akan meningkat. Disebabkan oleh faktor kereta tadi, harga kereta tadi menyebabkan berlaku pergerakan di atas kelok permintaan kereta tersebut. Okey, seterusnya. Kita cuba soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, jadual menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi kerongsang tudung. Okey, so apabila harga RM20, kuantiti yang diminta adalah 300 unit tudung. Sebaliknya, apabila harga jatuh kepada RM15, kuantiti yang diminta ke atas tudung akan meningkat sebanyak 450. So, berdasarkan jadual permintaan kerongsang tudung tersebut, okey, jelaslah bahawa apabila harga naik, kuantiti yang diminta akan jatuh selaras dengan hukum permintaan. So, siapa nak cuba antara keempat-empat ni? Siapa yang nak cuba? Okey, Aifah boleh cuba, Aifah? Apakah faktor yang menyebabkan berlaku perubahan tersebut? Okey, pertama adalah kempen jom bertudung oleh JAIS. Okey, B, harga mampu milik yang ditawar oleh peniaga. Yang ketiga, kerajaan menaikkan pemberian bantuan sara hidup. Dan yang keempat adalah trend tudung masa kini menjadi pilihan orang ramai. Apa jawapan dia? Jawapan dia B, harga mampu milik yang ditawarkan oleh peniaga. Okey, betul Aifah. Okey, so biasanya apabila harga semakin murah, harga mampu milik lah, so berlakulah peningkatan permintaan ke atas tudung tersebut. Okey, ini yang cikgu jelaskan tadi. Di dalam kita, sebelum kita membuat keputusan untuk membeli barang, biasanya kita akan lihat dahulu harga barang itu. Sebab harga memainkan peranan yang cukup penting. Di mana apabila harga barang meningkat, so biasanya pengguna ataupun isi rumah kurang membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila harga barang itu sendiri menurun, so biasanya pembeli ataupun pengguna akan menambahkan permintaan barang tersebut. Baiklah, kita ada satu lagi soalan contoh ke cikgu? Ada. Boleh dikongsikan? Okey. Kalau Silakan, cikgu. okey, yang seterusnya, okey, rajah di bawah menunjukkan kelok permintaan telefon bimbit jenama Opah. Okey, kalau kita lihat anak padah dia berlaku di dalam pergerakan di atas kelok yang sama tetapi bergerak ke bawah. Okey, soalan dia, apakah faktor yang menyebabkan berlaku pergerakan di titik A ke titik B? Okey, A, harga telefon bimbit Opah menurun. B, cita rasa pengguna terhadap telefon bimbit Opah meningkat. Okey, C, jangkaan harga masa depan telefon bimbit Opah menurun.
di kecanggihan teknologi dalam pembuatan telefon bimbit jenama Opah. Okey, siapa nak cuba? Antara Izzati dan Faizah, siapa nak cuba? Nampak Faizah Saya, sedang cikgu. sunyi. Okey, apa jawapan dia Faizah? Silakan. Jawapannya adalah A. Harga telefon Opah menurun. Okey, harga telefon bimbit Opah menurun. Okey, soalan kita lihat, pergerakan berlaku pergerakan ke bawah di antara titik A ke B tetapi masih lagi dalam kelok yang sama. Macam cikgu bagi tips tadi, dalam kita menjawab kertas 1, 3 perkara yang perlu kita lihat adalah yang pertama ialah keyword kepada soalan, yang kedua ialah keyword kepada jawapan dan yang ketiga adalah pengacau. So, keyword kepada soalan kita adalah A seperti yang Faizah bagi tahu tadi. Okey, terima kasih Faizah. Didik TV KPM